Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillah. Yang dihormati Tuan Haji Mahmuzi selaku pengurus kompleks SIG, seterusnya tuan-tuan dan perempuan warga kuliah Duha kompleks SIG yang istiqamah hadir mengimarah kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumaat yang penuh berkat, penghulu segala hari di bulan Rajab Mudhar, satu bulan haram yang berganda pahala kebajikan di atas amalan yang dilakukan anak Adam ini. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa siapa buat zalim dalam bulan haram, bulan Rajab dan bulan-bulan haram, maka diganda baginya dosa. Dan begitu juga bila kita melakukan amal yang soleh, kita akan mendapat gandaan pahala. Jadi kuliah kita tak serupa macam kuliah di dalam bulan yang lain, kerana kemuliaan bulan telah sabit di dalam nas. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan mulia, macam bulan Ramadan, bulan yang menjadi penghulu segala bulan yang penuh dengan kemuliaan. Begitulah juga dengan bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, iaitu bulan-bulan haram yang dimuliakan, bulan yang suci. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dipanjangkan umur lagi. Kita bukan sahaja dapat masuk ke dalam bulan Rajab ini sekali lagi, kita telah pun berpindah daripada 2022, kemudian kita telah pun masuk ke 2023.
Begitu cepatnya masa berjalan, hari ini dah minggu yang keempat, Jumaat keempat. Demikianlah masa terus berputar, masa terus berlalu. Pagi akan berganti petang, siang akan berganti malam, hari akan berganti minggu, minggu pula akan berganti bulan, akhirnya bulan pun berganti tahun. Bahagia dan bertuahlah mereka yang bahagia. Mudah-mudahan kita lah orang yang bertuah dan bahagia itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan yang telah membuktikan keimanan mereka. Mereka itulah hamba Allah yang bertakwa, yang telah mengisi umur mereka di dalam memperbanyakkan amalan yang saleh, bersiap untuk balik bertemu dengan Allah dengan persediaan, dengan persiapan sebelum dijemput pada satu hari yang dia tidak pasti. Celakalah orang yang celaka apabila dia terus tenggelam di dalam gelombang maksiat dan dosa, walaupun masa sudah meninggalkannya. Dia yang dulunya muda sudah jadi tua, tapi hatinya tidak pernah muda, tidak pernah tua. Hati orang tua yang ditipu dan diperdaya oleh syaitan, iblis dan nafsu amarah akan sentiasa muda. Dia degil, enggan untuk balik kepada Allah. Walaupun rukun-rukun mati sudah lama zahir, isyarat telah diberi, loceng amaran sebenarnya telah lama berbunyi, tapi dia belum kembali untuk membetulkan kesilapan diri, untuk membuat pembetulan kepada kesalahan yang telah terjadi. Sebab tu orang celaka ini adalah orang yang gagal untuk muhasabah dirinya. Dialah sebenarnya orang yang bodoh apabila dia bercita-cita untuk masuk syurga Allah tanpa amalan. Mudah-mudahan kita orang bahagia, tuan-tuan, orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, kurnia dekat dia hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Hikmah maknanya apa yang berkaitan dengan agama kita. Ada yang sebut itu ilmu-ilmu Quran, ada yang sebut itu adalah ilmu-ilmu agama, hukum hakam. Yang pentingnya hikmah menjadikan kita manusia yang sebenar-benar hamba dan khalifahnya, membaca yang tersurat, diberi Allah faham sehingga yang tersirat. Kita tengok dinding, tembus sebelah dinding, kita tengok dunia yang sementara, kita nampak akhirat yang kekal selama-lamanya. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdik itu, orang bijak itu adalah orang yang muhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk hari sesudah matinya. Mudah-mudahan kita lah orang cerdik tu. Kita dah lepas 2022, kita dah masuk 2023, dah berada di hari-hari terakhir di Januari pun. Kita sudah pun beberapa hari di dalam bulan Rejab. Apa kita sudah buat? Apakah
target kita pada tahun 2022 tercapai. Tuan-tuan, kalau satu organisasi dia selalu buat muhasabah, ada sesi muhasabah, ada postmortem, ada check and balance, organisasi itu akan berjaya. Organisasi itu dipanggil organisasi sihat. Kalaulah satu keluarga itu selalu buat sesi muhasabah, maka keluarga itu keluarga yang berjaya. Suami tanya isteri, isteri tanya suami, ibu bapa tanya anak-anak, kita sudah di mana, apa yang kita impikan sudahkah tercapai, target kita sudahkah terlaksana. Teguran akan diberi, nasihat-nasihat akan disampaikan, pembetulan akan dilakukan. Yang kuat ditambahkan kekuatan, yang telah baik ditambahkan kebaikan, yang silap maka dibetulkan kesilapan, diubah kepada pembetulan. Jadilah keluarga itu keluarga yang berjaya, keluarga yang sihat, keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kalau satu orang itu muhasabah dirinya, dia cek tengok dia 2022 hari itu ada hari berlalu begitu saja, ada hari tanpa Al-Quran. Sepatutnya hari sekurang-kurangnya selembar Al-Quran, tapi tidak ada sepotong pun Al-Quran yang dibaca. Ada tak hari-hari yang berlalu tanpa zikrullah? Ada tak hari-hari yang pergi macam tu saja tanpa solat jamaah? Ada tak hari-hari yang telah tiada lagi itu tanpa sedekah? Semua dah jadi sejarah. 2022 dah jadi sejarah. Bahkan subuh tadi pun tidak akan berulang. Subuh sudah jadi sejarah. Kini waktu duha, yang mungkin ada orang dah pun solat duha, ada orang yang belum lagi solat duha, tetapi dia berazam sekejap lagi dia nak solat duha. Begitulah kita ni tuan-tuan akan terus dibuai oleh harapan dan kadang-kadang angan-angan aja. Cadang nak buat itu, nak buat ini, tapi cadangan tinggal cadangan. Baru kata nak pergi masjid, tapi dah seminggu tak pergi masjid. Baru kata nak solat Jumaat, nak solat jemaah, tapi dah lama tidak berjemaah. Baru kata nak sedekah, tapi memang sedekah itu hanya sekadar senyuman sebagai sedekah. Akhirnya manusia kebanyakan daripada kita akan menyesal. Percayalah tuan-tuan, ramai manusia yang akan menyesal. Kita semua boleh buat lebih baik, tapi kita tak merebut peluang dan kesempatan untuk buat yang terlebih baik. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita lah orang yang selalu buat muhasabah ini. Saya pernah sebut di sini macam mana Imam Al-Ghazali berpesan. Salah satu pesanan Al-Imam Ghazali rahimahullah, bila kita berjumpa dengan hari-hari hidup kita ni, jangan tinggal 4 perkara. Ingat tak? Ingat kan? Apa dia? Nombor 1, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Berpagi-pagilah kita dengan Quran. Awal pagi lagi kita baca Quran. Berdampinglah dengan Quran. Dia akan menjadi peguam bela kita. Dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Ya, Al-Quran itu kaku tidak bercakap. Al-Quran itu bisu tidak berbicara. Tapi ingatlah, bahkan yakinlah bahawa Al-Quran yang kaku dan bisu akan bercakap bila sampai masanya. Dia akan berada di ujung kepala kita. Dia akan menjadi pembantu kita, pemberi syafaat untuk kita, bukan di alam kubur saja, bahkan sampai di akhirat sana. Iqra'ul Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Quran, maka sesungguhnya Quran itu akan datang kepada kamu hari kiamat kelak untuk jadi pemberi syafaat kepada kamu, kepada orang yang baca. Hari-hari baca Quran, suami-suami baca Quran, isteri-isteri baca Quran, ibu ayah kena baca Quran, baru anak-anak mudah baca Quran. Tapi kalau ibu ayah tak baca Quran, anak-anak nak baca Quran mereka tak cukup kekuatan, melainkan dengan rahmat Allah sahaja. Hari ini antara kesilapan besar ibu bapa tidak menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Mulut lidah kita ini sepatutnya untuk apa? Zikrullah. Baca Quran itu zikrullah, zikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah itu disebut tasbih, kan? Alhamdulillah disebut tahmid, Allahu akbar disebut takbir, la ilaha illallah disebut tahlil. Itu di lidah kita. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Kita bercakap yang baik, kita melarang dari yang mungkar. Al-kalimatu thayyibah, la ilaha illallah, dan mengajak orang lain kepada la ilaha illallah. Tu. Tapi kita hari-hari buat apa? Hari-hari cakap apa? Maklum. Maklum. Ahli mesyuarat tingkap kan? Tak apa. Tapi jadi ahli mesyuarat tingkap yang baik, kita mengajak manusia ingat pada Allah. Kita kempen yang baik-baik. Kita seru kepada kebaikan, seru kepada Allah. Mulut lidah kita. Zaman ni tuan-tuan, mereka tak baca Quran, mereka baca WhatsApp ya. Mereka baca macam-macam lah, Facebook lah, apalah. Jadi daripada dapat ilmu dari Quran, dapat ilmu banyak daripada benda-benda sumber yang tak pasti ni. Kadang-kadang pergi jadi pula pemanjang lidah kepada benda-benda tak betul ni. Kadang-kadang pergi tumpang semangkuk pula. Saya tak? Benda kecil jadi besar. Benda boleh selesai, tak boleh selesai. Akhirnya rumah tangga yang baik bertukar menjadi rumah tangga yang runtuh dengan sebab kita sendiri menempa keruntuhan. Nampak? Saya nak pesan kepada kita orang mengaji nah, tumpang saya terlintas nak sebut, jangan duk pergi cerita pasal rumah tangga kita dalam media sosial. Jangan. Lah ni memanglah boleh buat macam-macam. Facebook boleh buat live, YouTube boleh buat live, TikTok pun mereka boleh buat live. Buat live cerita about rumah tangga kita. Hak tak boleh buat live, dia tulis dalam Facebook dedak keaiban diri dia, keaiban suami dia, libatkan mak bapak dia, mak bapak mertua dia. Ini adalah malang yang menjadi beban kepada agama kita, kerana kita menyebabkan orang bukan Islam melihat agama kita ini sebagai agama yang tidak membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, saya harap kita orang mengaji tak jadi lepas tu. Jangan duk pergi campur nah. Campur lah, tak pasal-pasal hak berkelai tu duduk di Kuala Lumpur tu. Hak hidup sini pun kelai juga. Dia tahan nama apa? Nama Samsul. Ha ni, marah kat kawan ni pasal nama Samsul ya. Samsul ni Samsul lain. Hatta Samsul ni apa kena mengenanya dengan kita? Kita pergi campur. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda baiknya Islam seseorang itu, dia tak campur benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Boleh pahala ke boleh apa bila kita campur.
Kita nasihat, sabarlah Samsul, ikutlah perintah Allah. Okey. Tapi kalau kita kata benda-benda yang menyebabkan dosa, tetap kita akan terima. Samsul ada silap, bini dia tua ada silap, bini muda dia ada silap, kita semua pun ada silap. Kita ajak semua orang balik kepada Allah. Ini dak punya marah pasal Samsul ni berpoligami, marah kat poligami, marah sampai kepada hukum Allah. Kata kat laki dia, kata, abang jangan sekali-kali ikut Nabi dalam bab keluarga, saya tak suka. Hai, Nabi pun dia kata, Samsul ni dia tapau semua sunnah Nabi. Dia sebenarnya menikah tamak kat bini tu ikut Nabi. Kita hina siapa? Hina Samsul ke hina Nabi? Hina Nabi. Murtad, keluar dari Islam. Jadi jangan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi nombor satu, baca Quran. Jangan tinggal Quran. Hari-hari baca Quran. Anak-anak kita kena atuk baca Quran. Kena tegur, kena ingatkan kepada mereka. Quran baca tak lagi? Quran baca tak lagi? Macam kita duk tanya, elok semayang tak? Semayang tak lagi? Tanya, Quran baca tak lagi hari ni? Nak baca Quran, kena pastikan dia boleh baca Quran. Maknanya anak kena ajak baca Quran, anak kena hantar ke les Quran, anak kena dipastikan dia boleh menguasai Al-Quran, khatam Al-Quran sebelum dia menginjak usia dewasa. Sebelum dia akhir balik, dia sudah khatam Quran. Tuan-tuan, nombor dua, jangan tinggal zikir. Jangan tinggal. Kita kena hidup ni ada perancangan. Hidup ni ada rencana. Hidup ni kena atur. Zikir itu adalah sesuatu yang rutin dalam hidup kita. Hari-hari lepas semayang zikir. No? Bukan banyak mana dan bukan lama mana. Banyak sikit duk kat kita. Hak siapa berzikir banyak-banyak, dia lebih baik daripada orang yang berzikir sikit-sikit. Tapi dia kata cukuplah, Nabi pun 33 je, 33. Ya, kurang-kurang 33, tapi kalau lagi banyak kan lagi baik. Gitu. Saya pernah sebut hadis sahih. Nabi kata siapa baca menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Siapa sebut 100 kali, dia zikir, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka ganjaran dia seperti dia merdekakan 10 orang hamba sahaya. Diberi oleh Allah kepadanya 100 pahala, diampun, dihapus darinya 100 dosa. Dan pada hari dia berzikir begitu, dia akan dilindungi daripada jahatnya bisikan syaitan. Sebab itu siapa yang anak dia lemah, selalu jadi histeria, bagi dia amal zikir ini. Itu protect daripada syaitan. Kemudian kau kata Nabi kata tidak ada orang yang lebih baik daripadanya pada hari itu. Mana? Daripada orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tak ada orang lebih baik daripada dia, melainkan orang tu membaca lebih banyak daripadanya. Maknanya dia baca 101 lebih baik pada 100. Kau ni baca 105 lebih baik pada 101. Kau ni baca 200 lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik. Zikir. 3, jangan tinggal doa jangan tinggal. Doa jangan tinggal. Ni dalam Rejab ni tuan-tuan, doa ibadah, zikir ibadah, Quran ibadah. Doa itu disebut mukhul ibadah, otak kepada ibadah. Doa, ud'uni astajib lakum, doa, mintalah kepada aku, kata Allah, aku akan perkenankan. Janji Allah pasti.
Allah tak bagi lagi dekat kita, Allah tangguh. Allah tak bagi hari ni, Allah boleh bagi esok. Allah tak bagi minggu ni, Allah boleh bagi minggu depan. Allah tak bagi kat kita dalam hidup ni, kat kita Allah bagi dalam hidup ni, dekat orang yang dekat dengan kita. Boleh bagi dekat isteri kita, boleh bagi dekat anak cucu kita. Allah bagi kebaikan itu, hatta kalau tidak di dunia, pasti Allah bagi di akhirat. Yakin. Sebab tu bila doa, doa dengan yakin. Bila minta, minta dengan yakin. Bila sebut, sebut dengan yakin. Jangan minta dalam keadaan kita ini sedang tak sedang, macam orang mamai. Tak mau. Doa betul-betul. Allah tak pernah jemu dengar kita minta sehingga kita jemu. Allah tak jemu. Dan Allah suka kita minta kepada Dia. Jadi doa ni adalah ibadah. Saya tak tahulah kalau bulan Rejab kita tak buat lagi. Bulan yang saya dah sebut tadi, gandaan pahala dia. Bila lagi kita nak bangkit malam? Bila lagi? Bila lagi? Bila lagi kita nak bertahajud? Bila lagi kita nak beramal? No, bila lagi? Kita sedang melihat anak-anak kita sedang dirempuh dengan ujian, dengan macam-macam pada zaman yang macam-macam hari ni. Dah duduk atas simen kah? Mai depan ada mai maklum, mai depan ni ada tikar kosong ni, ada tikar dua. Kuliah kita memang orang perempuan. Sebenarnya bukan kuliah kita ya, kuliah di mana-mana pun kalau duha perempuannya lebih ramai. Tuan-tuan, duduk atas tikar. Duduk depan tak apa. Mai duduk depan ni. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Nah, jadi yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah doa. Doa. Masa doa tu minta dekat Allah, ya Allah, kalau tak boleh sebut anak kita, cucu kita ramai, lintas bayangkan dalam kepala kita, ya Allah selamat anak cucuku, zup dia datang sekali. Tapi kalau kita nak supaya dia tu sangat kuat, kita sebut. Sebab dalam ramai-ramai tu tentu ada seorang yang mungkin pada kata tu dia sangat lemas. Faham tak? Dia tengah lemah. Kita nak kena bagi pelampung khusus dekat dia. Sebut nama dia. Sebut nama dia. Kadang-kadang ada orang yang kita tak tahu nama dia, tapi dia sedang sangat perlukan pertolongan kita. Sangat terpuji. Oleh syarak kita doa untuk dia. Ya Allah, jiranku itu ya Allah, aku kesian pada ya Allah. Kesianlah pada dia ya Allah, engkau lebih tahu siapa nama dia. Engkau lebih tahu dia. Ya Allah, tolonglah dia. Malaikat kata untuk kamu yang kamu minta itu. Kita minta untuk jiran. Malaikat hak duduk amin doa kata kat kamu juga. Kebaikan kita minta untuk orang lain sebenarnya balik untuk kita. Habis kedekut apa nak minta? Minta doa. 4, merenung diri. Merenung diri ini dipanggil muhasabah. Hari-hari kena buat. Hari-hari kena buat. Tuan-tuan, kalau orang tu dia buat macam sahabat kita, dia buat YouTube, dia boleh scroll balik tengok YouTube yang dia dah upload. Rakaman hidup. Rakaman hidup ini orang buat di dunia menggunakan teknologi. Dulu pakai kamera, video cam, lah ni pakai telefon. Tapi Allah Ta'ala Maha suci Tuhan daripada segala yang kita rasa macam hebat ni, daripada kehebatan Allah setara ini. Kehebatan Allah itu tidak terjangkau. Semuanya dirakam dengan baik dan sempurna. Esok di akhirat Tuhan tunjuk satu-satu. Kita akan melihat lipatan hidup kita. Kita tengok masa lampau kita. Lah kita boleh tengok tak? Boleh tengok. Kita pejam mata berapa saat, kita nampak tak masa kecil kita? Kita nampak tak masa remaja kita? Kita nampak tak masa muda kita? Kita nampak tak kebaikan-kebaikan yang telah diajak oleh mak bapak kita, yang kita
amalkan dalam hidup kita hari ini, yang pahalanya untuk mak ayah kita. Kita nampak tak kesalahan dan dosa yang kita buat? Kita nampak tak kekurangan diri kita? Kita muhasabah diri itu supaya kita dapat mengambil stand, mengambil sikap. Kita nak berpendirian yang betul untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan harapan, impian untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik. Kita nak minta ampun pada salah silap kita. Kita tak akan mempertahankan kepalsuan dan kesalahan kebatilan kita. Kita nak membina diri kita supaya esok andai takdir kita sampai titik noktah perjalanan akhir kita, kita benar-benar berhijrah, tinggalkan dunia ini untuk balik ke negara yang abadi itu dengan sepenuh penyerahan diri, istislam yang hakiki kepada Allah. Tuhan, kita bukan tahu. Apa tahukah kita bila kita akan menamatkan larian kita? Kita sudah berlari berapa lama daripada kita akhir balik. Kita pegang baton, pegang Islam ni. Kita lari hari-hari. Duk tunai perintah Allah ni. Kita lari. Akhirnya sampai dekat stadium dah. Kan? Umur warga mai adat kata stadium, masuk dalam stadium dah. No, loceng bunyi tang. Orang pakat lari speed lah. Kita nak speed tak larat lah. Pasal kita sudah berada di hujung hidup. Tetapi jiwa kita, semangat kita tak pernah kurang. Kita sentiasa dalam keadaan, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang paling baik untuk balik berjumpa denganmu. Ampunlah dosa-dosaku, terimalah segala amalanku. Ya Allah, kasihan belahlah kepada aku, kepada anak cucuku. Kita nak balik tu tuan-tuan, kita patut sebaik-baik perkara kita sedia untuk balik jumpa Allah. Tuan-tuan, kita sudah di bulan Rejab, bulan salah satu daripada 4 bulan yang istimewa selain daripada bulan Ramadan yang menjadi penghulu segala bulan. Maka disebut oleh ulama, bila Allah memilih, maka Allah pilih seperti mana Nabi-Nabi semua mulia, Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Ya? Allah pilih hari-hari itu ada kebaikan. Hari paling baik adalah Jumaat. Malaikat-malaikat itu mulia, tetapi semulia-mulia malaikat adalah Jibril. Nah, maka pada saat semua masa itu Allah istijabahkan, tetapi ada masa sepertiga malam yang akhir Allah pilih masa yang istimewa. Maka begitulah dalam banyak-banyak bulan yang 12 Allah pilih 4 bulan haram dan juga Ramadan sebagai bulan-bulan yang istimewa. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang ke-36 surah Taubah, boleh balik tengok. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Hari Allah cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi, daripadanya ada 4 bulan yang haram. Zalikad dinul qayyim, demikianlah Islam itu agama yang lurus, maka jangan kamu melakukan kezaliman. Ada 4 bulan haram itu akan diri-diri kamu. Tuan-tuan, bilangan bulan ada 12 ni bukan saja-saja reka sebenarnya. No, Allah Ta'ala sudah berikan ketetapannya, sudah tentukan sejak awal ketika Allah cipta 7 petala langit dan bumi, bulan ada 12. Sebab tu bukan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, no, sampai Zulhijjah saja 12, no, bahkan Januari, Februari sampai Disember pun 12 bulan. Bahkan bukalah di dalam kalender-kalender yang lain, kebanyakannya adalah terhenti kepada 12 bulan. Sebab Allah dah tentu lama dah.
Allah kata dalam ayat ni, yauma khalaqas samawati wal ard, hari Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah sudah tentukan demikian. Sebab tu di dalam hadis Nabi sebut az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman, masa dia berputar sepertinya itu sejak Allah cipta 7 petala langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Bukhari sama, Nabi ulang as-sanatu 12 syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam Quran Allah tegas 12 bulan, Nabi mempertegaskan juga bahawa setahun itu ada 12 bulan. Bahkan Nabi mengulang dan memberikan penjelasan lanjut yang dikatakan minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Maka Nabi pun menyebut minha arba'atun hurumun, sama macam ayat Quran. Cuma Nabi terang 4 bulan haram itu apa? Kata Nabi, salasatun mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan Rajab yang Mudhar yang terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ada 4 bulan yang haram. Haram ni apa makna? Maknanya bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan yang bila kita sebut haram itu ditegah dan dilarang daripada melakukan peperangan, kezaliman. Sebab itu disebut fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu buat zalim dalam 4 bulan haram ini akan diri kamu sendiri. Tuan-tuan, Allah endorsement sebenarnya 4 bulan yang haram ini bukan setelah kelahiran ataupun bukan setelah kerasulan Nabi, bukan setelah kelahiran Nabi, bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi lagi. Zaman sebelum itu, jahiliyah, sebelum diutuskan Rasulullah, orang-orang Arab sudah lama bersepakat tentang bulan haram. Apa dia? Apabila orang-orang datang dari luar tanah suci Makkah masuk ke kota Mekah untuk buat haji. Jangan kita faham haji ni pada zaman Nabi aja, zaman Islam saja haji. Dah, haji lama dah. Wazin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia itu untuk mengerjakan haji. Itu perintah kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak? Jadi orang-orang luar akan masuk ke tanah Mekah buat haji. Pada zaman dulu mereka akan menghadapi macam-macam tekanan. Nak sampai ke Mekah itu sudahlah perjalanannya susah, perjalanannya jauh. Bahkan bila sampai berlaku pula peperangan, berlaku pula kekacauan, berlaku pula pertelingkahan. Jadi akhirnya orang-orang Arab telah bersepakat bahawa bulan-bulan ini kita haram menghunus pedang. Kita bersetuju untuk tidak berkelahi, untuk tidak meneruskan perkelahian. Tengah duk perang tu, bila sampai Zulqa'dah berhenti perang. Sebab apa? Sebab nak bagi keselesaan kepada duyufur rahman. Sebab itu kata ulama tafsir, pada 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu li adail hajj, supaya diberikan ruang peluang melakukan ibadat haji dengan selesa, masuk dengan selamat. Zulqa'dah tu adalah waktu mereka masuk, Zulhijjah adalah time melakukan haji, dan Muharram pula keluar daripada tanah Mekah balik kampung halaman dengan selamat. Nampak tak? Selang 5 bulan mai pula Rajab, Rajabun Mudhar. Dalam hadis Nabi yang sahih Imam Bukhari, Rajabun Mudhar. Mudhar ini apa? Yang disebut sebagai Mudhar mengikut Syekh Mustafa Bura,
Mudar itu adalah dinisbahkan kepada satu kabilah, satu suku kaum yang dinamakan Bani Mudar. Sebab apa? Kerana kabilah ini amat menjaga dan menghormati bulan tersebut berbanding bulan-bulan yang lain. Mereka tak perang. Mudar ni sampai yang disebut Rajabun, itu nama lain kepadanya adalah Rajab Al-Asam, Rajab yang bisu. Apa makna bisu di situ? Maksudnya Rajab, bukannya Rajab yang tuli, Al-Asam, yang tuli. Maksudnya Rajab yang tidak didengar bunyi pedang, tong-tiang, tak bunyi. Rajab itu adalah bulan di mana pedang akan masuk dalam sarung, seperti bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga. Akhirnya semua bersetuju bahawa 4 bulan ini kita tidak akan berkelahi, tidak akan berperang. Mai ayat ini Allah endorse selepas Nabi diutuskan bahawa 4 bulan ini tetap kekal sebagai bulan yang sangat dihormati, bulan yang suci. Ni tuan-tuan, kita boleh faham di sini bagaimana kemuliaan bulan haram sabit dengan nas. Bila Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu buat zalim diri kamu di dalam 4 bulan haram ini. Dalam tafsir Ibn Katsir dia kata fi hadhil ashhuril muharrama li'annahu akidun wa ablagh fil ithmi min ghairiha. Bulan-bulan haram ini sudah dipertegaskan bahawa jangan kamu buat dosa, kerana dosa itu dipertegaskan tidak seperti dalam bulan-bulan yang lain. Maksudnya dosa itu akan jadi lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dosa itu menjadi lebih berganda dari bulan-bulan yang lain. Kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af, seperti satu orang yang buat maksiat di tanah suci Mekah, maka dosa dia akan berganda. Jangan main-main. Pergi umrah, lepas tu sampai di tanah suci Mekah, kita buat dosa, kita balut ketupat, kita mengumpat di Langkawi, tak sama dengan kita mengumpat di Mekah. Sama tak? Tak sama. Sebab apa? Mekah itu dia panggil tanah suci, dia ada kemuliaan tempat. Orang buat maksiat dalam kota Mekah tak sama dengan orang buat maksiat di luar kota Mekah. Maksudnya tanah halal dia pergi buat maksiat dengan tanah haram dia pergi buat maksiat tak sama, dosanya akan jadi berganda. Tu dhaaf tu makna berganda. Sebab itu dalam tafsir Ibn Katsir sebut wa kadzalika asy-syahrul haram taghluzu fihi al-atham. Begitulah bulan haram ini, dia akan menyebabkan jadi besar dosa-dosa itu. Gitu. Walihadza taghluzu fihi diyah fi madhhab Syafi'i wa ta'ifatin katsiratin minal ulama. Begitulah, dengan sebab itulah kata Al-Imam Ibn Katsir menjadi berganda diat di dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan daripada ulama bila dibuat di dalam bulan haram. Pembunuhan tak sengaja, kan? Satu orang dia masuk di dalam hutan berburu, contohnya dia pergi dengan kawan dia, dia pergi dengan pak dia, dia pakat berpecah, tiba-tiba dia nampak macam pelanduk, dia pun tembak, pang, kawan dia kena. Maka matilah kawan tu. Dia sengaja tak? Dia tak sengaja. Maka dia tidak kena bunuh balas, dia kena bayar diat. Nampak tak? Maka kalau dia tembak tu di dalam bulan Rejab contohnya, maka dia kena sekali ganda. Dibandingkan kalau dia buat di dalam bulan
Syawal, dia buat di dalam bulan Rabiul Akhir contohnya, dia buat dalam bulan Safar, dia buat dalam bulan yang bukan bulan haram, dia kena katalah 50,000. Tapi bila dia tembak mati kawan dia tak sengaja dalam bulan Rejab, dalam bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan haram ni, bang kata dia tembak mati kawan tu, walaupun dia tak sengaja, dia kena bayar 100,000. Boleh faham? 100,000 kena bayar. Pasal apa? Pasal dia telah buat dalam bulan haram. Gitu. Macam mana kalau dia tembak tadi kena pak dia? Bang, tembak-tembak pak dia, Allah ayahku, mati ayah dia. Maka bila mati ayah dia, kesan dia tuan-tuan, walaupun dia tembak mati tak sengaja, maka dia tak boleh makan pusaka. Dia panggil mahrumun. Diharamlah anak itu daripada mewarisi harta pusaka bapa yang telah dibunuhnya, walaupun dengan tidak sengaja. Tuan-tuan, tu kata Ibnu Abbas juga, dia kata An Ibni Abbas ni dalam menghuraikan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, ayat jangan buat zalim diri kamu dalam 4 bulan haram, asalnya dia kata fi kullihinna, sebenarnya semua bulan kita haram buat zalim. Betul tak? Takkan buat zalim, buat dosa dalam bulan lain tak haram. Kata Ibnu Abbas, kita buat dosa dalam bulan Safar haram tak? Haram. Rabiul Awal haram tak? Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir haram tak? Haram. Tiba-tiba kita buat dalam bulan Rejab, maka ia menunjukkan keharaman dalam bulan Rejab itu lebih berganda daripada bulan yang biasa. Itu maksud dia. Dia kata fi kullihinna summa ikhtassa min zalika arba'ata ashhur faja'alahunna haraman wa azzama hurumatihinna. Jadi Allah membesarkan pengharaman itu dalam bulan haram, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa di dalam 4 bulan haram bila orang buat lebih besar. Wal amal salih wal ajra a'zam, dan amal-amal soleh dan ganjaran pahala dari amal soleh yang seorang itu buat di dalam 4 bulan haram juga menjadi lebih besar, berganda. Macam saya kata, tuan-tuan main mengaji dalam bulan Rejab, di dalam bulan-bulan yang menjadi pintu kepada Ramadan ini, subhanallah. Tuan-tuan main mengaji di dalam bulan Ramadan, lagi besar pahala. Jadi ganjaran untuk kita buat di dalam bulan-bulan 4 bulan haram ini daripada dosa dan pahala adalah berganda. Kalau dalam bulan Ramadan semua orang tahu, tapi dalam bulan haram ramai orang tidak ambil kisah. Dia buat dosa, dia buat dek je. Sedangkan tak sama dosa dalam bulan haram dengan di luar daripada bulan haram. Jadi tuan-tuan, jom kita banyak-banyak buat pahala. Jom banyak-banyak kita melakukan kebajikan. Inilah bulan untuk kita disebut oleh ulama. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi sebut, dia kata syahrul rajabin syahruz zar'i wa syahru sya'bana syahrun saqiz zar'i wa syahru ramadana syahru hisadiz zar'i. Bulan Ramadan ini bulannya waktu kita menanam, kita tanamlah. Quran banyak baca dah. Dulu duduk baca sekerat muka, baca semuka. Dulu baca semuka, baca 2 muka. Dulu semayang 2 rakaat dia duha, tambah jadi 4. Dia tanam, buat bagi banyak. Pasal apa? Ni bulan gandaan pahala. Kemudian kata dia lagi, wa syahru sya'ban syahrun suqiz zar'i. Inilah satu bulan, nama dia Sya'ban, yang terletak antara Rejab dan Ramadan. Bulan yang kata Nabi ramai orang lupa. Rejab dia pulun, Sya'ban dia rehat. Sedangkan Sya'ban itu juga fadilatnya besar. Inilah bulan di mana disiram tanaman kita yang kita tanam di bulan Rajab. Kita dah puasa kan, sunat puasa dalam mazhab Syafi'i. Di antara puasa-puasa yang sunat adalah puasa Ashhur al-Hurum, bulan-bulan haram, sunat puasa.
Nah, jadi kalau kita tak mulazamah lagi, biasakan puasa Isnin Khamis. Ambil dah start bulan Rejab ni, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis sampai Ramadan. Sampai kita jumpa Ramadan. Insya-Allah kita azam tuan. Nah, kita ambil 3 hari di tengah bulan. No? Kita ambil 3 hari di hujung bulan. Umpamanya. Kalau orang tu dia dah ambil, dia akan biasa ambil, maka dia sebenarnya sudah mengumpul stamina. Macam orang nak masuk lawan bola lah, dia dah lari keliling padang tu sampai 20 kali, tiap-tiap hari dia dah buat 20 pusingan. Esok dia lawan bola, dia tak ada rasa, tahu habis dah. Macam tu lah lebih kurang. Kita ni nak buat yang terbaik esok dalam bulan Ramadan, tapi bulan Rejab kita dah tanam. Bulan Syaban kita siram, kita buat, kita tambah. Mai bulan Ramadan all out kita bagi. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan 3 bulan ini. Sebab tu dia kata wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kita mengutip ataupun menuai hasil. Jadi jom kita tingkatkan amalan-amalan sunat kita. No? Atok balik. Kita mula dengan pagi. No? Awal pagi bangun sebelum subuh. Bangun. Lepas tu kita akan solat sunat, ya. Kita akan istighfar, berselawat, ada kesempatan baca Quran di awal-awal pagi. Selepas tu kita akan kalau belum semayang sunat witir sebelum tidur, ada orang dia tidur dengan witir. Kerana ada sahabat yang tidur di atas witir, maknanya dia witir dulu baru dia tidur. Ada sahabat yang witir itu diletak di belakang, kerana Nabi kata solat sunat malam ni terbaiknya witir itu di ij'alu akhirah solatikum, tu solat sunat itu witir. Jadi semayang terakhir sebelum daripada subuh patutnya witir. Tapi ada orang dia tak tidur kecuali dia solat witir. Boleh dua-duanya. Kalau kita sudah solat witir, kita bangun tidak ada witir lagi, kita solat yang lain, taubat, hajat, tahajud, kita solat. Kemudian kita akan tunggu subuh. No? Rumah kita dekat, kita semayang rawatib sunat subuh di rumah. Kalau rumah kita jauh, pergilah semayang di masjid. No? Dalam kepala rancang tu bagi awal supaya kita dapat pahala perancangan. Malam ni di mana? Aku nak pergi mana? Jumaat ni di mana? Jadi itu perancangan. Dah dapat pahala, perancangan dapat pahala. Kan? Malam ni nak pergi semayang di masjid sekian-sekian, ada mengaji sekian-sekian. Itu aku nak pergi kali ni nak langkah kaki kanan, nak masuk dalam masjid, nak baca doa. Itu perancangan. Jadi bila kita betul-betul buat, kita dapat 10 hingga 700 kali ganda. Aku nak sedekah, aku nak wakaf, aku pi ni nak bubur duit dalam tabung. Jadi macam tuan-tuan mai tu, tuan-tuan dah ada perancangan dah. Tuan-tuan dah ambil duit, pegang duit, simpan duit, nak buat dah. Ada orang pagi-pagi tadi dia dah pindah dah dalam akaun. Pindah dah. Pasal apa? Dia menyempurnakan hasrat baik dia, niat baik dia, azam baik dia untuk dia buat kebaikan. Masa dia azam, dia rancang, dia dapat 1 pahala. Tapi bila dia buat betul, 10 hingga 700 kali ganda. Sang pahala. Jadi dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, gandaan pahala itu wallahu a'lam. No, mudah-mudahan lebih banyak yang kita dapat. Lepas tu kita semayang subuh. Kita akan bersama dengan imam dalam wiridnya, no, dalam zikirnya tadi saya sebut di Masjid Al-Hana. Jangan kita berlalu pagi subuh yang Tuhan bagi, melainkan kita baca apa? Sayyidul Istighfar. Jangan tinggal Sayyidul Istighfar. Jangan tinggal. Ada masjid dia program, ya, dan saya pernah sebut juga dalam kuliah kita, jangan tinggal Sayyidul Istighfar. Tapi ramai orang perempuan dia tak pergi masjid kan, jadi dia kena rancang sendiri di rumah. Pagi-pagi baca Sayyidul Istighfar. Sebab Nabi kata siapa baca atau menyebut Sayyidul Istighfar pada siang hari, siang tu mula dengan subuh,
ketika dia baca dengan yakin, maka pada hari dia baca itu tiba-tiba dia mati, meninggal dunia sebelum daripada tenggelamnya matahari, sebelum maghrib mati. Apa ganjaran dia? Ganjaran dia sangat besar. Bukan 100, bukan 1000, bukan 200,000. Ganjaran dia fahuwa min ahlil jannah, dia adalah ahli syurga. Tentu bayangkan, ganjaran dia ahli syurga. Jadi rugi tak kalau kita tak amal? Rugi terpacak. Azam jangan tinggal dah. Subuh baca, maghrib baca. Sebab apa? Tiba-tiba dia tak mati. Masuk maghrib tak mati, baca lagi. Baca lagu mana? Baca dengan yakin. Yang tu yang jadi masalah kat kita, sebab kita ni orang bukan Arab. Bila bukan Arab, kita baca tu jadi macam kadang-kadang tak ada penghayatan. Jadi setiap kali nak baca, hayati dia. Hayati, yakin. Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhan, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan engkau, khalaqtani, kau jadikan aku, wa ana abduka, dan akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas menyempurnakan janji persetiaanku sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyaknya nikmat kau bagi kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku mengaku dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ya Allah ampunkanlah bagiku dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tiadalah yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Boleh? Nah, jadi bila kita baca itu, Nabi kata siapa yang baca waktu malam, dia baca dengan yakin. Mana malam bermula dengan maghrib. Dia baca dengan yakin. Tiba-tiba dia mati. Qabla an yusbiha, dia mati sebelum subuh. Tak kira lah, mati pukul 8, 9, 10, 12, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, mati. Sebelum subuh dia mati, pukul 6 dia mati, tak subuh lagi. 6.25, tak subuh lagi. Sini 6.27 dah, kan? Maka Nabi kata fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu adalah ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan tinggal amalan ini. Jangan tinggal amalan ini. Cuba buka dalam YouTube, bukan YouTube, dalam Google, tekan Sayyidul Istighfar, dia akan keluar. Tuan-tuan boleh print keluar, laminate, boleh lekat di rumah kita supaya seluruh anak beranak keluarga kita boleh membacanya. Boleh laminate, kita tolong laminate, bagi dekat masjid, masjid lekatkan di depan supaya semua makmum boleh membacanya ketika imam lead makmum untuk membacanya. Kadang orang kita dia tak hafal, menyebabkan dia jadi tercengang-cengang ketika imam membacanya. Dia boleh pelekat surau kita supaya semua orang boleh menjadikan dia darah daging untuk kita mengamalkannya di dalam hidup kita. Tuan-tuan muslimat sekalian, jom kita azam sama-sama. Kita hanya nak fikir hak baik, kita hanya nak lintah yang baik, kita hanya nak niat yang baik, kita hanya nak rancang yang baik. Dalam hati kita hanya ada kebaikan, dalam hati kita ada mahmudah, bukan ada mazmumah. Kita tak mau segala sifat dibenci Allah berada di sini. Kita nak yang ada di sini adalah segala sifat-sifat yang terpuji, yang dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Nabi. Jom kita terjemahkan yang dalam hati kita di atas lidah kita. Kita akan banyak baca Quran, kita akan berselawat, beristighfar, bertasbih, bercakap yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, melarang daripada yang mungkar. Dan jom kita terjemah lagi yang kita cakap dengan pembuktian amalan kita, kaki tangan kita, mulut lidah kita. Mata tengok yang baik, telinga dengar yang baik, kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang baik, tangan kita melakukan kebaikan,
Mudah-mudahan amalan kita bertambah. Jom kita banyak-banyak sedekah. Hari Jumaat ini adalah hari penghulu segala hari di bulan Rejab pula tuan-tuan. Berganda-ganda pahala sedekah, wakaf, hebah, hadiah dan sebagainya. Terima kasih bagi pihak Yayasan Amal. Saya dia sebagai jawatan kuasa Yayasan Amal Negeri merakamkan rasa terharu. Terima kasih banyak. Tuan-tuan tahu tak, baru-baru ni pengurusi Yayasan Amal pergi dengan Ustaz Salam, seorang warga Chad yang sudah kahwin dengan orang sini, pergi ke satu negara Afrika di Nigeria. Kita bawa wakaf tuan-tuan lebih kurang 40 ribu naskah kita pergi bagi di sana. Di Nigeria kita telah juga mengasaskan baru ni sebuah masjid yang dalam mula proses pembinaan untuk kita bagi peluang kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama berwakaf bagi membina masjid, wakaf Al-Quran kepada ramainya anak-anak tahfiz kita di sana yang mereka masih ramai bergantung kepada tulisan tradisional di atas papan, di atas kayu-kayu tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita juga telah pun baru-baru ini merasmikan beberapa wakaf telaga tiup yang dia karan punya. Dia bukan halak, dia ada satu passion, satu jenis lagi telaga tiup di Afrika hasil sumbangan rakyat Malaysia. Jadi insya-Allah sempena bulan Rejab, Syaban, Ramadan ni tuan-tuan, kita boleh mula tanam untuk kita buat banyak-banyak kebajikan di hari Jumaat di bulan yang mulia ini. Saya nak pesan, jangan lupa pada tiap amalan kita buat, ya Allah, sebagaimana Kau bagi pahala kepadaku, aku hadiahkan pahala. Ya Allah, jadikanlah ia juga pahala untuk ibu dan ayahku. Hadiahkan kepada mak dan ayah kita. Kalau mak ayah kita dia dah ajak benda-benda baik, maka automatik sampai. Tapi kalau dia tak ajak, maka ketika itu lagilah kita kena niat, kerana dia tidak sempat mengajar kita, dia pejam mata. Lagi ayah kita silap dan salah, ibu bapa kita silap dan salah, kitalah sebenarnya permata ayah dan ibu untuk berikan mereka kemuliaan. Bantu mereka di sana dengan doa anak yang soleh dan soleh. Jadi amalan kita di antaranya wakaf, boleh kita kongsi pahalanya dengan orang-orang yang kita sayang, insya-Allah. Selamat meneruskan ibadat di bulan Rejab, dan kita insya-Allah berjumpa lagi pada bulan Syaban yang akan datang untuk kita bercakap tentang nisfu Syaban. Pada ketika itu insya-Allah kita akan sama-sama beroleh kemenangan doa daripada semua saksi menyaksi daripada kita bersama bahawa kita pernah bertemu di bumi Langkawi Permata Kedah ini untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah, jangan sumpah siapa-siapa, jangan dendam, maafkan semua orang. Insya-Allah kita bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan perempuan yang nak memberi